Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan sambung video untuk chapter inverter okay, bagi kod khusus EPO 359. Okay, so kita akan sambung ke bahagian yang seterusnya. Okay, ataupun yang terakhir lah. Sepatutnya dalam nota slide dia akan bincang analisis dulu, baru switching topology. Tapi untuk yang saya punya video, saya buat switching topology dulu, dan yang last kali baru saya pergi ke analisis untuk half bridge. So untuk silibus awak, yang analisis yang ada ialah untuk half bridge inverter with RL load sahaja. Okay, maknanya dia melibatkan half bridge sahaja. Okay, dia tak ada melibatkan full bridge ataupun yang pakai quasi square. Okay, untuk silibus awak dia hanya gunakan square wave sahaja. Okay, tapi kadang-kadang soalan ada juga dia termasukkan full bridge. Okay, dalam exam ke mana. Okay, bukan bermakna dia salah. Okay, sebenarnya yang ni dia nak beritahu untuk square wave. Okay, as long as dia square wave, so tak kisahlah dia full bridge ataupun half bridge. Okay, cumanya half bridge ni awak kena ingat dia ada dua circuit. Okay, half bridge dia ada dua circuit, iaitu single supply and also dual supply. Yang mana kalau single supply ni VLOAD dia biasanya supply bahagi 2. Okay, tapi kalau untuk dual supply, VLOAD ni sama dengan ini bergantung kepada ayat soalan tersebut. Okay, bergantung pada ayat soalan tersebut. Okay, so untuk half bridge inverter ataupun untuk square wave yang ada RL load, seperti mana yang awak dah tengok dekat dalam video switching topology. Okay, ini adalah dia punya output waveform dia untuk voltage dan juga current. Yang biru ni voltage, yang merah ni current. Okay, so untuk awak lukis sendiri, okay, ataupun untuk saya lukis sendiri, saya assume yang current ni dia start dekat 0. Dia start dekat 0 state. Kalau dekat dalam nota awak, okay, dia akan start kat sini. Okay, kalau kat dalam nota awak dia akan start kat sini. Okay, maknanya dalam nota awak current akan mula daripada negatif. Okay, tapi kalau kita nak simulate sendiri, saya assume that dia start at 0 state lah. Okay, so bila dia dah sampai steady state, then baru dia dapat macam yang dekat dalam nota awak. Okay, so untuk nak comparekan dengan dalam nota, kita ambil dekat bahagian ni. Okay, sebab dia sama dekat dalam nota kan. Cuma untuk mula-mula nak lukis ni, saya assume dia start at 0 state. Okay, so kita tengok kat graf ni. Okay, yang biru ni graf voltage, yang merah ni graf current. Okay, so kita kena tahu apa yang kita nak analisis dekat dalam waveform yang ni. Okay, apa yang perlu kita analisis. Okay, yang pertama ialah kita panggil dia first zero crossing. Kita kalau analisis ni dia mostly merujuk kepada current. Okay, so tengok first zero crossing. Okay, ni first zero crossing. Okay, maknanya dia crossing on positive half cycle. Okay, nama dia first zero crossing ataupun crossing on positive half cycle. Saya awak kena ingat yang tu atau nama lain dia. Okay, ni first zero crossing, waktu dia nak charging sebelah positif. And then bila nak turun pergi negatif, dia akan lalu balik kosong. Yang ni kita panggil dia second zero crossing. Okay, so basically apa yang kita nak tahu untuk first zero crossing ni? Okay, kita nak tahu biasanya dia punya masa dia. Okay, time dia. Okay, pada masa dia cross kosong ni, berapa dia punya berapa second time tu. Okay, and then dia turun balik ke kosong, dia jumpa kosong ni, pintasan 0. Okay, waktu ni berapa pula masa dia. Okay, kemudian kita nak tahu dia punya maximum current kat sini. Okay, and the last ialah minimum current. Okay, okay, ni parameter-parameter yang ada lah. Okay,
Dan satu lagi, satu lagi ialah kita panggil current expression. Current expression tu adalah equation yang mana dia boleh tahu nilai current at any time dalam graf ni. Tadi dia bagi fixed point. Dia bagi fixed point sama ada dekat first zero crossing, dia bagi dekat Imax, and then second zero crossing, dan juga Imin. So kalau Imax ni dia nak tahu nilai ampere lah. Imin pun dia nak tahu nilai ampere. Satu lagi ialah current expression. So current expression dia ada yang sebelah positif, and dia ada yang sebelah negatif. Kemudian ini basic, kita balik kepada basic. So kita tengok voltage to square, dia mula kosong, dia pergi positif, dia turun negatif, dia patah balik kosong. So kat sini complete satu cycle. Bermakna kat sini ialah masa untuk satu cycle. Time for one cycle is equal to 1 over dia punya frekuensi. Ni basic. Cuma yang awak kena hati-hati ialah dia punya magnitude ni. Kena tengok balik half bridge ni single supply ke dual supply. Kalau single supply, kat sini ialah Vs over 2, kat sini ialah negative Vs over 2. Kalau dual supply, kita tengok dekat dia punya ayat soalan. Kalau dia kata supply 1 pun Vs, supply 2 pun Vs, maknanya samalah, dia ada dua voltage yang sama nilai. Jadi kat sini ialah Vs1, kat sini ialah negatif Vs2. Kita tengok yang saya dah mention tadi. Pertama sekali kita tengok maximum current Imax. So ni adalah rumus dia. Ni adalah rumus dia. So rumus ni dia tak payah derive, awak memang terus boleh memorize je ataupun hafal je. Nanti kita akan tengoklah macam mana nak guna dekat dalam soalan. Dan rumus ni dia tak susah, tapi student selalu buat mistake bila dia tekan calculator. Bila dia tekan calculator silap, maka dia akan dapat jawapan yang silap. So kita tengok rumus ni, dia V load over R. V load over R. So kat sini saya letak V load. Saya letak V load. So nak compare dengan nota payah sikit, sebab nota mungkin dia pakai VS. Saya pakai V load sebab saya dah train awak supaya awak kena bezakan kalau inverter tu jenis single supply ke, dual supply ke, ataupun full bridge, V load dia sama dengan apa. So bila awak dah faham konsep tu, awak boleh apply kat sini. Jadi untuk Imax, V load over R 1 minus exponent to the power of negative time untuk one cycle over 2 tau. Bahagi dengan 1 plus exponent to the power of negative time over 2 tau. So T ni awak tahu lah, time untuk one cycle. So tau ni ataupun simbol dia macam ni sama dengan value of inductor bahagi dengan value of resistance. Maknanya Henry bahagi dengan ohm. So saya dah state sekali lagi, kena hati-hati. Important note, for V load, refer type of inverter circuit, dual supply ke single supply. Kat sini pun selalunya student akan buat silap. Itu untuk Imax. Jadi untuk Imin, dia mudah sebabkan graf kita ni adalah symmetrical. Atas, puncak atas sama dengan puncak negatif bawah. Jadi nak dapatkan Imin dia yang sebelah negatif tu sama dengan negatif Imax sahaja. Unit dia ampere. Next kita pergi kepada first zero crossing. Ataupun time untuk first zero crossing. Kalau kita tengok kat graf kat sini. So rumus dia ialah tau darab ln. Dalam kalkulator awak ada ln kan. Ln 2 bahagi dengan 1 plus eksponen negatif T over 2 tau. Yang mana unit dia ialah second. Unit ialah second sebab dia masa kan. So unit dia ialah second.
Okey. Jadi untuk second zero crossing, kita ambil half cycle plus T1 saja. Okey, di sini kita dah kira T1. Untuk second zero crossing, kita ambil half cycle, iaitu 0.5 jarak masa untuk satu cycle campur dengan T1. Okey, sebab apa rumus dia macam ni? Okey, so dekat sini, okey, sini ialah T1. Maknanya sini dia sama dengan sini. Okey. Sini pun T1. Sini sama dengan sini. Okey. Sebab dia simetri jadi kita nak tahu point ni adalah point T2. Okey. So kita ambil half cycle sini sampai sini, iaitu 0.5 darab T campur dengan T1 kat sini. Jadi kita dapat T2. Okey. So T2 pun unit dia ialah second. Okey, ini adalah rumus untuk current expression. Okey. So bila dia sebut expression ni, jawapan awak biasanya kena tinggal dalam bentuk formula. Okey. So basically bila sebut expression ni, awak tak boleh dapat solid value kecuali kalau kita isikan T1 tadi. Okey. So current expression untuk first half cycle, dia adalah respect to T1. Okey. V load over R, okay, multiply by 1 minus exponent to the power of negative T1 over tau, okay, minus V load over R darab dengan 1 minus exponent to the power negative T over 2 tau bahagi 1 plus exponent to the power of negative T over 2 tau, and then darab pula dengan exponent to the power of negative T1 over tau. Okay. So kalau kita tengok balik, rumus yang saya bulatkan hijau ni adalah sebenarnya rumus I max. Okey. Rumus yang saya highlight dalam ni adalah sebenarnya rumus I max yang kali hijau ni, dalam dot hijau ni. Okey. So basically awak boleh buat juga ini minus I max darab exponent to the power of negative T1 over tau. Okey. Kemudian kita tengok pula current expression for second half cycle. Tadi first half cycle. First half cycle with respect to T1. Second half cycle is with respect to T2. Okay, kena ada sebutan T2 ni. Okay, beza dia, kalau sini positif, yang ni negatif. Kalau sini negatif, yang ni positif. Okay, yang lain sama. Okay, so equation ni mudah lah nak ingat. Okay, mudah nak ingat. So awak ingat satu equation ni, secara tak langsung awak akan ingat equation untuk I max. Okay. Dan kalau awak ubah dia punya polarity kat sini, awak akan dapat untuk expression untuk first half cycle dan juga second half cycle. Okay, second half cycle. Okay, so kat sini saya betulkan sedikit. Okay, dalam ni ialah masih lagi T1. Okay, so IT2 dalam ni masih lagi T1. Okay, cuma bila awak kira nanti awak kena convertkan T1 kepada T2. Okay, nanti kita akan tengok lah dekat dalam example. Okay, kemudian kita refresh balik. Okay, selain daripada analisis tadi yang melibatkan pengiraan, ada formula. Okay, yang sebelum-sebelum ni dalam previous video, apa yang awak kena buat ataupun apa yang soalan biasa minta, yang pertama average output voltage, yang kedua RMS output voltage. Okey. Jadi average output voltage dengan RMS output voltage ni yang awak kena buat integration. Okey. Daripada output waveform. Okey. So untuk buat integration ni,
Okay, check balik graf tu square ke quasi square, sebab dia punya region conduction region dia tak sama. Okay, kalau square bentuk lain, kalau quasi bentuk lain. So bila awak integrate akan dapat lain-lain lah. Okay, and bila dia square pula, okay, bila dia square bermakna dia boleh untuk full bridge dan juga half bridge. Kalau half bridge awak kena check balik, dia single supply ke dual supply. Okay, ni yang awak kena ingat lah. Biasanya student bila dia dah kelang kabut jawab soalan, dia lupa dah nak check. Okay, and then seterusnya ialah instantaneous ataupun expression for output voltage. Okay, ini ya yang pakai Fourier series yang saya terangkan dalam video sebelum ni. Okay, iaitu V out omega t is equal to summation of Bn sin n omega t, n start from 1 up to infinity. Okay, yang mana Bn ni aku kena check balik. Kalau square wave dia adalah 4 V load over n pi, dan kalau quasi square wave dia adalah 4 V load over n darab pi, and darab pula dengan cos n alpha. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana nak guna dalam soalan kat example. Okay, kita tengok pula RMS voltage of nth harmonic order. Okay, jadi awak kena hati-hati tadi. Kita ada dua jenis RMS voltage, RMS output voltage. Okay, yang ni dia tak mention pun ada harmonic order apa, bermakna yang ni kena buat integration macam dalam chapter sebelum ni. Okay, tapi yang ni dia mention RMS voltage of n harmonic order. Dia ada sebut harmonic order kat sini. So rumus dia ialah Bn over square root 2 saja. Okay, yang mana Bn ni kena check balik soalan awak tu square wave ke quasi square. Okay, and seterusnya ialah soalan minta total harmonic distortion THD. Okay, so ni rumus dia. Okay, so untuk total harmonic distortion biasanya kita akan ambil nombor yang odd, ganjil. Okay, RMS voltage of odd number of harmonic order. Okay, kita kena tambah-tambahkan dia lah. Biasanya soalan akan mention up to berapa, up to 9 ke, up to 11 ke. Okay, contohnya up to 9. Kalau up to 9 bermakna 3, 5, 7, 9 atas ni, dan bahagi dengan 1. Okay, kalau up to 7 bermakna 3, 5, 7 bahagi dengan 1. Okay, so rumus dia yang dalam square root ni semua awak kena square kan, and tambah, kemudian square root dulu baru bahagi dengan V out 1. Okay, jadi V out ni gunakan rumus ni lah, V out n ni. Okay, lepas tu darab dengan 100%. So awak akan dapat jawapan dia dalam bentuk persen. Okay, okay, so kita pergi kepada example. Okay, ataupun example ni saya akan buat video yang asing lah. Saya buat video asing. Okay, thank you.